Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung. Terutama yang paling besar nikmat adalah nikmat hidup, di mana nikmat hidup yang kita rasai itu kita pulangkan balik kepada yang maha hidup, kerana kita tidak memiliki hidup, dan bila diberi kepada kita hidup, kita pulangkan balik kepada yang memberikan kepada kita hidup. Jadi kita tidak memiliki hidup, itulah nikmat yang paling besar. Ya, setiap kali mukadimah saya akan pasti ulangkan supaya kita merasakan betul-betul nikmat yang paling utama dalam kita mendengarkan kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat suci Allah dalam keadaan kita bersyukur kepada Allah. Jadi syukur itu amat penting, kerana hidup ini adalah kesyukuran, kenikmatan, kerana tidak ada siapa-siapa boleh memberikan kepada hidup melainkan yang maha hidup Allah. Dan bila kita faham pula lagi lebih nikmat hidup tu lagi apabila kita menghilangkan hidup itu sebab kita tak memiliki hidup. Hidup itu kepunyaan Allah. Itulah maknanya manusia yang paling sempurna, iaitu dipanggil gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan kamil, insan yang sempurna, wa mukamil, kepada yang maha sempurna, iaitu dia hilangkan hidupnya. Tak ada Muhammad, yang ada Ahmad. Ahmad tak ada, yang ada Ahadun. Jati kun jati, jati bismillah. Mana yang ada dia aja. Itulah manusia yang paling mulia. Siapa yang maknanya dapat duduk ke makam itu, dialah manusia yang dipanggil tadi insan yang sempurna. Ya, sebab apa? Sebab dia tahu dia ni manusia, dia ni insan dijadikan Allah untuk mentajalikan cerita-cerita, kisah-kisah, takbiran, takdiran Allah. Itu manusia sempurna. Dia nampak pada diri dia kisah-kisah tu tadi, daripada dia di alam roh sampai kepada dia zahir ke bumi, cerita kisah dia sendiri itu tadi ibarat satu dipanggil tadi Asra, atau bahasa surahnya surah Isra, perjalanan. Bahasa dalam tu subhanallazi asra, bahasa di dalam tu adalah Allah yang memperjalankan setiap saat degupan jantung, cerita kisah dalam hidup manusia seseorang, semuanya Allah yang mengisahkan. Allah lah yang tetap memberikan kepada kita takbir dan takdir. Kisah apa pun tak ada, apa kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki semuanya tidak ada. Berbalik kepada asal tajuk cerita, tak ada lain, la ilaha illallah. Mana itulah yang dinamakan tadi insan kamil, manusia yang sempurna. Kalau dia tahu memulangkan balik, dia tu tidak ada. Itu kan pertama tu hidup tu nak kena memahami, kena faham hidup tu tadi. Jadi kalau kita faham hidup tu tadi bukan kepunyaan kita,
Barulah bala tentera yang tadi, yang beserta dengan hidup tu tadi, iaitu penglihatan, pendengaran, perkataan, ilmu, kudrat, iradat, semua akan ikut jadi akan jadi mengatakan yang ada hanya Allah. Tapi kalau hidup kita sendiri, kita mengatakan itu kita memiliki hidup, ada dua hidup. Kita boleh mengolahkan, kita boleh mengatakan mana apa yang ditakdirkan Allah, ditakbir Allah, kita rasa kita. Padahal itu mentadbirnya adalah susunan nak tidur pukul berapa, bangun pukul berapa, mimpi ke mana, nak makan apa. Semuanya Allah dah takdir dan takbir dengan baik. Bila terjadi itu, kita mengaku kita itu namanya menutupi hak Allah Ta'ala. Itu dia kata manusia, innal insana lafil khusr. Kerana dia tak tahu perjalanan hidup ni dengan siapa kamu tenggelam, dengan siapa kamu berasyik-asyik di dunia, dengan apa yang kau di dunia nanti berseronok. Kalau di dunia nanti engkau berseronok selain daripada Allah, itu nama dia innal insana lafil khusr. Itu tetap dalam kerugi. Walaupun kau seronok tu orang tahu kau memang seronok apa pun, tapi engkau tak, selain daripada Allah, itu bukan seronok. Itu nama kerugi. Manusia dalam kerugian. Sebab apa? Illal ladzina amanu. Dia tidak beriman atas hidup dia, dia nyangka dialah yang berbuat. Pada setiap nafas kita naik, turun, berhenti, situ semua Allah punya kekuatan. Tapi dia dalam dia beramal baik, dalam dia bersolat, dalam dia puasa, dalam dia buat apa benda sedekah pun semua, tapi dia tak merasakan itu kepunyaan Allah. Dia menyangka dia yang berbuat, dia nak balasan tu. Dia tak malunya tadi, sebab dia tak kenal ala tuju amanu tadi, kenal kepada Allah. Dia tak beriman. Dia ingat dia sebut dia beriman, dia rasa dia dah beriman. Tersilapnya tadi. Kamu jangan menyangka Allah Ta'ala kata mengatakan mulut kita pada orang ramai, ataupun kita kata aku beriman, belum lagi Allah uji. Belum uji memanglah. Kau boleh senang lah kau cakap beriman. Orang yang tak Islam tu kalau kata siapa, dia kata Allah, dia kata Tuhan dia. Tapi cuba bila kena ujian sikit, selipar je ke masjid hilang, baru beli. Ngamuk tak? Nampak Allah ke nampak penyamun tu? Kat masjid pun ada penyamun ke? Dia protes selipar dia hilang kan. Baru beli 200 Adidas. Adidas tu pula zaman tu Karl-Heinz Rummenigge tu tahun 78 ni, selipar tu memang dikeluarkan balik. Memang dulu harga baru 60 je, dia keluar balik jadi 100 lebih harga dia. Dia dulu kan. Jadi bila keluar banyaklah peminat dia, penyamun pun tengok dia tahu, ini dia bawa pergi masjid, harga pergi selipar 100 lebih ni. Dia tulis pula tu, masjid punya pengusi suruh buat pula no entry, selipar jaga-jaga. Dia dah tulis no entry, jangan parking parking elok-elok ni. Engkau pun tak pandang ke? Ataupun kau taruhlah sebelah sana ujung satu ujung tu, insya-Allah selamatlah kan. Tak tu. Bagi tenang ya, habis baca doa khusyuk je. Keluar. Bagus punya dia tengok tu, aku taruh sana satu-satu dia tengok rupanya. Dia bang pula pergi. Dia tunggu apa? Imam ke pegawai masjid ke apa kan. Kenapa macam menyamun ke masjid ni? Saya tak boleh nak kontrol kan. Dia bising pakai tapi kalau kita ada pelajaran ni, engkau yang ambil Allah. Kau punya. Aku dah buat dah macam ni. Dah jadi juga ni semua engkau punya apa. Balik masuk kereta. Isteri pun ikut sekali rupanya. Mana selipar bang? Baru beli tu. Allah dah ambil. Ni bukan Allah ambil, penyamun ambil. Isteri kita pula. Tadi kita dah lepas lah. Isteri kita pula entah kita pula. Allah ambil sudah, dan dia nanti kan dapat yang baru.
Dapat baru abang jaga-jagalah, pepot di sini gitu kan. Kita buat dia. Singgah tu kedai tu pula. Kedai mana ni? Kedai yang biasa beli selipar tu. Beli baru. Kan dapat yang baru Allah bagi ni. Dapat yang baru lah tu. Duit siapa punya? Duit ni tak ada apa benda kita. Kalau lah kita kata isteri kita jaga selama ni, silap kita. Aku yang bagi anak isteri aku makan, aku didik dia, aku didik anak aku, semua apa dalam rumah ni, aku ketua rumah tangga aku yang silap tu. Jangan berpegang situ. Kita hanya menjalankan amanah yang amanah bukan hak tau. Amanah menjalankan sebelum nanti Allah Ta'ala tarik baru kau menyesal. Jadi buat jangan berlebih-lebihan. Rasa macam aku buat ni dah terbaik. Aku ketua rumah tangga, aku buat yang terbaik. Kita rasa gitu, bahaya tu. Itu semua juga ada kedirian juga. Ni kita berbuat tu jangan merasa itu kita nak jalankan apa yang disuruh tu. Amanah daripada Allah. Tu. Kalau duduk rumah tangga kita rasa kita ketua, habislah. Memang betul lah dalam rumah tangga suami lah ketua, betul. Tapi jangan kau pakai benda tu. Kalau kau duduk bidang ni jangan pakai benda ni. Kan? Sebab yang nguruskan semua Allah. Betul. Kalau kau kata engkau ada ketua, engkau kan ada dah. Kan dah lari tajuk. Betul? Tapi kebanyakan kita kata amanu, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah. Allah je yang kontrol, Allah je yang menguruskan di langit, di bumi seisi-isinya. Bergerak, halus zarah macam mana semua Allah yang gerakkan. Covid bergerak tak Covid? Pernah tengok Covid bergerak? Tak pernah? Sekali pun tak pernah? Tak pakai tu. Habis macam mana boleh yakin Covid kena apa? Yakin Covid tu boleh merebak? Tak nampak pun. Allah tak nampak tapi tak yakin je mana? Covid lah yakin Pelik kita manusia ni kan? Covid nampak yang tak nampak tapi nampak. Pakai tapi Allah tu nyata jelas pun. Apanya sebenarnya yang menyebabkan kita ni selalu menzalimi diri kita. Selalu lebih nampak kepada yang Allah nyatakan kau nampak, yang menyatakan kau tak nampak. Mana lebih mustahak? Yang menyatakan ke ataupun yang nyata tu? Saya nyatakan tadi tasbih ni, kan? Saya nyatakan. Jadi kita nampak tasbih ke nampak yang menyatakan? Yang lebih mustahak. Yang menyatakan lebih mustahak. Jadi semuanya Allah jadikan sekian alam, dia nyatakan supaya nampak dia. Tu ada tuju sebenar. Jadi kita nampak dalam rumah tangga, kita rasa kita yang sekali kena ujian baru terungkup, baru tahu salah kan? Diuji dulu, kau kata beriman betul-betul, rupanya dia hantar ujian yang baru kita tahu. Kita kena selalu ingat apa pun semua hak Allah. Itu ada satu zikir wali Allah, Yahu haqq, Yahu haqq. Dia nak buang diri, dia tak ada hak, semua hak. Dia tekan tu. Kita tak faham kenapa ni tengking-tengking pula hak. Kau tak faham. Dia sampai makam hak tu memang dia nak buang habis, tak ada diri dia. Dia nampak semua hak Allah je. Tak ada dia berbuat apa sama tak ada. Kalau kita jangan ejek-ejek orang, kalau kita terperanjat tengok kenapa dia zikir. Dia seorang-seorang, dia bukan punya ramai-ramai dekat masjid ganggu orang pun. Kalau dia ganggu orang lain lah. Kan? Depan-depan orang dia pun fanak lah, Allah. Kan tu tak boleh lah, tu salah. Tu bukan fanak tu. Ambil apa ni, pengetuk-ketuk kepala dia. Itu menunjuk-nunjuk. Dia kalau nak fanak betul-betul jangan ada orang. Kalau nak buat style macam tu punya fanak lah. Kau nak biar orang perhatikan kau. Kau dah sampai makam dia kan. Kan niat kau dah tak betul. Ya. Tapi kalau betul-betul kau faham, kau akan malu nak fanak dengan Allah tu depan orang ramai. Kau akan kawal fanak kat dalam tu. Jangan nak tunjuk-tunjuk muka fanak depan orang. Jangan. Itu tak boleh. Malu kita dengan Allah. Kita fanak kan, kita tenggelam dalam asyik kepada Allah, fanak. Hingga kita tak nampak lagi dah perbuatan kita. Kita nampak semua yang berbuat pada kita ni adalah Allah. Memang betul. Tapi bila gitu, janganlah kita buat-buat untuk mengganggu orang jemaah.
Zikir ramai-ramai lepas tarawih, lepas witir kan. La ilaha illallah, la ilaha. Imam pun dah steam agaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau pun kau steam, aku lagi steam. La ilaha, kita pun goyang. Jadi imam pun kalah dia. Imam ingat aku dia steam, jadi tentu orang ada lagi lebih hebat daripada aku. Ganggu orang apa-apa jadi kan. Relax lah. Maknanya apa perlu nak apa? Sembunyikan kau punya sembunyikan supaya cukup Allah aja yang itu dalaman kita, keasyikan kita dengan Allah. Ya, lagi apa? Lagi halus, lagi sembunyikan. Waliyatalataf wala yus'iran nabikum ahada. Allah Taala kata surah Kafir, hendaklah engkau berlemah lembut, jangan kau cerita alam asyik kau ahada kau dengan seseorang pun. Kalau ada ahli tu lain lah. Ahada ni maknanya orang pun tak tahu kau punya makam dengan Allah Taala. Kau takkan bagi tahu kau punya syok dengan Allah Taala tu, kecuali ahli lah kan. Jadi orang tak tahu, kau campur orang awam, dia tengok kita macam biasa. Kita pun tak ada tunjuk-tunjuk depan orang awam benda-benda pelik-pelik. Tapi orang yang ahli dia kenal dia ni siapa. Orang awam ni banyak buta, tak kenal dia siapa tu. Dia memang sembunyikan, dia tak. Lagi dia nak sembunyikan supaya dia mudah nak tarik orang awam. Tu dia kata waliyatalah tu Muhammad, semana penduduk kafir berlemah lembut, supaya orang awam tak tahu kita ni menyorok dalam gua. Jadi jangan kau cerita apa-apa. Tapi kau tak cerita pun, duit tu 309 tahun punya duit zaman Raja Zalim tu, kau bagi duit bayar tadi, orang tahu juga. Engkau tak cakap, tapi duit tu tadi engkau nak bayar tu, orang tengok, ni 300 zaman Raja Zalim ni mana duit-duit mana kau dapat ni, dia kata. Dia pun terperanjat, dah terbinga-binga penduduk kafir tu. Terpinga-pinga lah. Ni zaman apa ni? Ini raja tu dah 300 tahun lebih mati ni. Ni duit. Dia pun dengar duduk-duduk rasa apa? Ya ke ni? Bila kita baru tahu punya kita dah ditidurkan Allah 309 tahun. Apa awak nak cakap? Awak ingat baru tidur 1 hari. Paling kuat lah kata 1 hari. Itu pun dah pelik kan. Tidur 1 hari 1 malam. Tu pun pelik kan. 300 campur 9 tahun. Lepas tu tak tahulah tu. Masih ingat Raja Zalim tu ada lagi. Diam-diam jangan cerita kan. Bayar orang cakap, ini mana boleh laku ni 300. Macam mana kita punya rasa dalam diri kita? Jadi orang kampung tu pula nak tahu, raja nak tahu, tanya dengan ulama zaman tu, siapa boleh ceritakan orang yang mati hidup balik. Dia boleh cerita perihal. Jadi tak boleh ulama nak jelas jawab kan. Bila terjadi gini, rakyat kecoh, rakyat kata raja akan dapat jawapan. Di sini ada kecoh, raja datanglah dengan batalion dia. Jadi dua ni kena tahan, raja datang tunjuk orang mana lagi ada kawan kau. Rupanya ada atas bukit sana. Penduduk bukit kat gua atas. Yang dua dia kata tunggu sini. Kami naik panggil kawan kami 5 orang lagi dengan anjing seekor. Dia 7 orang, 2 dah bawah kena tahan. Raja tu nak soal dia, berapa lama kau duduk sini? Dia pun tak tahu. Dia baru tahu yang dia bagi keluar duit tu, baru dia tahu dia dah ditidurkan Allah 300. Pergi naik atas panggil kawan dia, lama naik. Kawan dia 5 orang kata, kenapa? Ini kejadian pelik, kita dah tidur 309 tahun. Aku nak bayar tadi, dia kata duit ni duit 300 tahun lebih. Raja dia dah lama mati, macam mana kau boleh dapat duit ni? Jadi kita ni macam mana ni? Masing-masing dah, ni kita dah 309 tahun Allah tidurkan dalam gua ni, rasa macam 1 hari. Dia kata, kalau macam tu, kita nikmat macam ni, kita tak naklah turun lagi kat dunia ni, biar kita diraihkan Allah lah. Jadi 77 minta Allah, minta doa, diraih mana? Tutup dua tu tak. Raja tu tunggu-tunggu tak turun-turun 2 orang ni. Raih. Dia tak nak lagi hidup lagi, kan? Jadi raja tu pun dapat jawapan. Allah boleh hidupkan orang yang mana 309 tahun. Terjawab, ada betul, dia nampak sendiri. Ulama tak boleh nak jelaskan zaman ni. Terus dia naik atas, dia buatkan tanda penduduk kafir ni, sejarah kisah dia. Ada Allah Ta'ala letak. Bukan Allah cerita dalam Quran tu tak ada.
Allah cerita kisahkan dulu baru masukkan dalam Al-Quran kisah tu. Jadi kita tu berlaku pelajaran tu dalam diri kita dulu, baru kita kisahkan. Sebenarnya bukan kisah kita. Allah tu dah kisahkan dulu tadi, baru kita menjalankan kisah-kisah Allah Ta'ala. Kalau kita duduk, kita aman tak? Aman. Tapi kalau kita berasa ada kita, akulah ketua rumah tangga, aku ada hak, engkau mak bapak engkau tak ada hak, aku kita dah berlebih-lebih sangat. Ya. Bila diuji baru kita nampak. Bila tak diuji kita tak nampak. Tapi bila kena tu memang ujian tu cukup berat. Tapi sebelum dia begitu, Allah ajar kita supaya sikit-sikit kita kena kikiskan. Maknanya jangan melampaui sangat cinta kepada makhluk. Kalau kita melampaui sangat, contohnya kita bertambah lagi cinta, besok cinta dia lagi. Cinta tu membawa kita pada lalai kepada Allah. Boleh cinta pada mak, isteri, suami, siapa-siapa pun boleh. Tapi jangan sebab cinta tu pada makhluk, kita lalai pada Allah. Cinta yang tetap tak melalaikan kita kepada Allah. Macam mana kita nak bawa kita? Boleh cinta dengan siapa pun, tapi jangan melebihi. Jadi itulah yang saya cakap tadi. Kalau Isra itu perjalanan, kalau Asra tu siapa yang memperjalankan hidup kita? Subhanallazi, maha suci Allah Asra. Aku yang memperjalankan. Allah puji diri dia dulu. Subhanallah, maha suci aku. Asra, aku jalankan malaikat, aku jalankan nabi-nabi, aku jalankan makhluk-makhluk jin, manusia-manusia berjuta-juta setiap hari aku tambah lagi. Semua aku punya cerita kekuasaan. Kisah aku nak kisahkan. Tak ada siapa boleh kisahkan satu sikit cerita sikit. Aku semua. Jadi aku yang kisahkan, dimaksudkan Asra. Aku yang memperjalan. Nak datang daripada Bukit Indah ke sini, daripada Ampan Jaya ke sini, siapa yang jalankan kita sampai? Adakah kita berperasaan gitu tadinya kita datang sini? Tidak ada. Kenapa kita tidak hidupkan? Oh, motor yang bawa aku, oh kereta yang bawa aku, jauh kaki aku yang bawa. Tak. Itu masih lagi kita tidak memahami Allah. Kalau kita memahami, kenderaan yang membawa kita adalah Allah. Bentuk kenderaan yang tidak disuruh bawa tak semestinya burak. Kalau burak pun boleh, kalau tak ada kenderaan pun boleh Allah. Sebab Allah tu sendiri yang mutlak, dia yang boleh membawa, bukan kenderaan. Jadi kalau kita ada motor, ada kereta, bukan kereta, bukan motor, tetapi Allah lah yang membawa. Tu Asra, dia yang kena kupas satu ayat tu biar kita ni, maknanya jangan tu saya cakap tadi, kalau gila-gila lah kita baca Quran bulan Ramadan ni 30 kali satu hari, 30 juzuk baca gila-gila. Allah bukan pandang banyak. Minta maaf saya cakap. Saya dibagi kenal oleh Allah. Allah bukan tak bagi baca Quran banyak-banyak. Tapi Allah tak heran kau baca banyak-banyak. Dan jangan salah faham pula. Si Haji kata jangan baca Quran banyak-banyak ada. Saya tak cakap gitu. Saya cakap bacalah. Aku pun suka baca Quran. Aku suka. Tapi aku, samping aku suka baca Quran, aku lebih suka amalkan. Aku lebih suka mengamal apa maksud dia. Makna bedah siasat sampai faham, boleh gunakan dalam kehidupan. Bukan tahu tafsir aja. Bedah siasat sampai kita nak pakai dalam kehidupan. Baru Allah Ta'ala kata, baru betul tujuan tuju Quran tu, baru kau faham. Ini kau baru sikit baca, kau dah rasa puas hati dah. Tu belum cukup, belum lengkap. Kalau kau sekadar baca, belum lagi. Dia ada satu makam ke satu makam saya cerita. Contohnya tadi Asra je tadi. Apa tu Asra? Memperjalankan. Isra perjalanan, Asra memperjalanan. Apa beza dia? Oh, maknanya perjalanan, tajuk ayat surah ni perjalanan. Apa saja perjalanan Allah lah. Dan kalau Asra tadi, maha suci Allah yang memperjalan. Jadi diri kita ni daripada alam roh, alam semua Allah yang memperjalankan. Kita tak ada apa tu. Dia dah mula Allah bagi faham.
kita bedah siasat tu. Kita minta pada Allah jelaskan. Dia jelas. Lama kita, ya Allah. Ya Allah, Allah lagi jelas lagi. Barulah tadi subhanallazi asra. Kenapa Allah yang memperjalankan? Semua sebab dia yang jadi. Malaikat nak jalan ke mana yang pikul arah semua daripada siapa tu? Siapa yang memperjalankan untuk dia pikul tu? Tak ada kata malaikat tu hebat. Bukan. Allah nak terjalikan kudrat dia boleh pegang arah besar mana pun. Sebab Allah nak memperjalankan kisah tu tadi. Memperjalankan kisah-kisah cerita-cerita Allah. Subhanallazi asra. Dia yang memperjalankan. Apa pun kuman yang halus jalan tu tadi, COVID yang kita tak nampak tadi, tetap kita pakai teropong yang besar-besar. Oh nampak, jalan juga ni. Hiduplah dia. Kalau tengok macam ni, macam apa ni dia ambil. Nak jalan, tak nampak dia jalan. Halus sangat kan. Kena pakai ni baru nampak dia macam, sikit dia jalan. Allah juga yang memperjalankan. Ya Allah. Nampak tak kebesaran Allah? Kita tak nampak kebesaran yang lain. Hati kita selalu dengan Allah lah. Asra bi abdihi. Lepas tu ayat ni ditujukan kepada abdihi. Subhanallazi, maha suci aku memperjalankan abdihi, hamba-ku. Dia tak sebut Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW lah dia punya yang ditujukan dalam cerita tu. Tapi bukan Nabi Muhammad SAW aja dibagi perjalanan tu, Isra Mi'raj. Bukan untuk Nabi Muhammad SAW aja. Untuk kita semua, abdihi, hambanya. Dan kalau nak berluas lagi, semua makhluknya. Dan luas lagi, semua apa yang diciptakan, dia yang memperjalankan. Kalau nak luaskan lagi bedah siasat, nak lebih halus, jadi dia semua abdihi. Pindahlah kita kupasan tu tadi, dah faham sikit. Dia bagi faham lailam. Kan saya dah cakap dulu, lailam tu apa maksud Allah Ta'ala? Mati kan, jangan rasa ada di, baru kita nampak dia berjalan. Kalau kita rasa ada di, nampak tak? Tak nampak. Kita asal aku rabbukumul a'la, kata Firaun. Aku Tuhan yang paling tinggi pula. Sebab dia semua ada. Bahaya. Jadi mati, lailam, mesti mati. Kalau tafsir kan tulis di malam hari Rasulullah SAW diperjalankan Isra' Mi'raj. Di malam hari. Itu tafsiran untuk kita faham. Bukan salah. Tapi untuk kita pakai sebenarnya, makna lailam itu adalah malam yang engkau kena hilangkan diri engkau, tak ada engkau. Nanti bila tak ada diri engkau, baru kau nampak semua engkau bergerak, diam, duduk, semua kau nampak dia yang memperjalankan. Dia bagi kau lihat, dia yang memperjalankan. Dia bagi kau dengar, dia bagi rasa apa, dia semua yang memperjalankan rasa-rasa itu. Halus tak? Nampak tak dia semua? Ya Latif, maha halus dia. Dia yang menciptakan yang halus, apakah dia tak tahu? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Dia yang menciptakan yang halus-halus, apakah dia tak tahu? Dia cipta halus-halus. Alam yang halus-halus mana pun. Itu tadi. Jadi kita bila duduk di sini bersyukur kita. Tak lain yang kita nak betul-betul hanya padat padu hidup kita dengan. Jadi baru kita tahu matikan diri. Kalau tak matikan diri, kita tak nampak perjalanan kita datang ke sini. Ketika tu aku datang naik motor, aku ini, aku memang betul lah. Tapi hakikat sebenar tu mau pegang, dialah yang memperjalan. Kalau dia tak bagi rasa datang ke sini, alah si Ajis ni balik-balik kita tu Allah datang seminggu sekali pun tak apa. Kan ada tak jadilah datang. Maknanya siapa tak bagi jalan tu? Kalau dia tak bagi. Tapi kalau dia bagi, maknanya kita rasa senang je nak datang. Dia bagi kan. Kalau dia tak bagi, Porsche sebelah, Bentley sebelah rumah je, tak boleh datang sini. Tapi daripada Bangi, daripada Ampan Jaya, daripada mana, dia bagi jalan datang ke sini. Dia sampai jauh macam mana pun ada.
kalau dia nak memperjalankan. Tapi kalau dia tak bagi memperjalankan rasanya, nak cakap macam mana? Tak ada daya upaya kita. Kereta hebat-hebat apa semua dah senang, dah cukup senang pun, tapi tak nampak benda ni berharga. Siapa yang punya cerita tadi? Cerita kisah apa tu? Apa Allah nak kisahkan? Tapi untungnya kita dapat tahu kisah-kisah pada kita ni semua kita luluskan. Semua kisah Engkau ya Allah, indah semua. Baik ke tak baik, aku tak tahan ke, tahan ke, aku tak tahan, aku kata Engkau ya Allah, Engkau yang baik. Tak tahan ke macam mana pun, bergolek pun kita tetap teguh. Sebab kita dah faham. Kena ujian, siapa yang tak bergolek? Kena ombak takkan tak bergoyang kapal. Tipulah kena ujian tak boleh. Baik engkau terror semana profesor dalam mengupaskan bahagian ujian, kau cerita berapi-rapi depan orang ramai, orang semua yakin, engkau tetap kena ujian bergoyang juga. Kau jangan ingat engkau boleh cerita bab ujian di semua, kau ingat engkau boleh lepas tukang cerita tu. Yang tukang cerita pun kena silap-silap lagi tonggeng pun ada. Tetap bergoyang. Tapi yang mustahaknya dalam bergoyang tu, ya Allah, aku tak mahu, teguhkanlah. Kalau kau tak stabilkan balik, aku goyang. Tapi goyang macam mana pun jangan biar aku lupa pada engkau. Sujud, menangis, menjerit aku dalam hati aku, ya Allah, aku tak tahan ni, tetap aku dengan kau ya Allah. Jangan pisahkan. Tolonglah ya Allah. Sebab aku tahu di samping aku tak tahan, dan aku tahu juga aku tak boleh lepaskan kau. Aku tetap juga bergolek macam mana, susah macam mana, tetap aku dengan kau. Wa qadara. Itu yang sebetulnya. Bukan kasi aku ujian semua dah biasa lulus apa. Jangan cakap besar. Walaupun kau dah selalu pergi Mekah, tiap-tiap bulan pergi umrah, kau dah 50 kali, kau cakap besar, kau cakap Mekah ni semua aku dah faham dah, beratus kali aku pergi bawa orang dah. Besok kau pergi, kau cakap jantung, pergi sana kau dah kat mana ni? Kat mana ni? Kau rasa semua orang pandang kau, malu je kau. Jangan. Macam mana pun tadi kita jadi Musa. Setiap hari bangun tidur kita anggap orang yang baru hidup, tak tahu apa benda. Bangun tidur kau rasa orang yang pengalaman, tahu tentang Allah, kau hebat. Jangan. Bangun tidur je kau orang yang tak tahu apa. Allah aja yang boleh harapan aku. Bukan harapan aku, pengalaman aku yang lepas, bukan. Itu aku bersandar pada pengalaman syirik aku. Aku bergantung betul, bangun aja engkau aja setiap hari harapan aku. Engkau je di hadapan aku. Bukan pengalaman aku, bukan aku pandai cerita, bukan pengaruh aku ramai, aku punya harta banyak. Itu bukan sandaran aku ya Allah. Setiap hari hidup aku, harapan aku hanya, sandaran aku engkau je. Ini kalau kita tak dudukkan sini, kita tak faham. Kita rasa macam kita bismillah tawakkal Allah, aku serah diri, la haula, tak cakap lagi. Itu cakap. Bukan saya cakap tak boleh cakap, boleh. Tapi bila engkau kena tak dah makam tu, bila kau kena makam tu, kau bolehlah cakap. Mana bukan cakap tu untuk tujuan apa, bangga diri, bukan. Memang pengalaman tu kau rasa. Kau makan durian, kau dah rasa tu. Bukan nak menunjuk, memang aku dah rasa durian tu Allah bagi. Itulah rasa durian. Kau bagi, kau kata cempedak rasa durian. Mana boleh aku makan durian rasa durian, yang kau suruh cakap cempedak. Mana boleh. Jadi Allah tu Allah dah bagi faham kat aku. Allah tu begini. Kau kena tak ada diri kau malam lailam, baru kau rasakan Allah semua. Tapi kalau kata ada diri kau ada Allah, tak boleh. Mana ada wujud dua? Tak boleh wujud dua. Engkau ada, Allah ada, mana boleh. Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Bismillah. Dia dengan dia, bismillah. Mana ada dengan kita dengan Allah dua, mana boleh. Kau ada kuasa, Allah ada kuasa. Bila masih Allah bagi kau jadi Tuhan pula? Belum lagi. Bila kau dilantik jadi Tuhan ni? Mana dia Allah tak ada lantik siapa-siapa jadi Tuhan lah, tak ada. Jangan kau pakai nama Tuhan, kau mengaku kau tu Tuhan, bukan. Berbeza dengan Firaun mengaku Tuhan sebab dia ada dua. Tapi kalau orang ahli Allah, dia mengaku Tuhan, dia tak ada. Lain. Ni saya bagi rahsia. Kita ni mengaku tiada Tuhan sebab kita tahu la ilaha illallah, kita ni tiada, yang ada hanya Allah. Dan semua ni tidak ada. Tapi Firaun dia kata ana rabbukum Allah, aku Tuhan yang paling tinggi. Itu dia rasa ada diri dia dan ada Tuhan.
Dia menutupi Tuhan punya kuasa lain. Kan? Jadi orang belajar ni kata dia ni si Haji macam Firaun ni mengaku Tuhan ni. Mai kita pancung dia macam, mai kita pakat-pakat cari jalan macam mana kita nak perkenakan si Haji ni. Dia kalau tidak nanti habis orang kampung, dia pengaruhkan nanti mengaku Tuhan semua. Benda dia dah berlaku dulu kan. Dah berlaku dah. Tapi kalau skrip Allah dah jadi macam tu, kita nak buat macam mana? Sebab dulu lagi teruk orang lebih pada tu. Difitnah ni sampai dia bukan mengaku dia tu Tuhan. Macam contoh Mansur Al-Halash, waliullah tu kan. Cuma dia mengatakan tadi ilmu dia tadi wahdatul wujud tu maksudnya tadi bukan apa ni Allah tu wujud dalam diri manusia, bukan. Wahdatul wujud tu maksudnya manusia tidak ada dan semua tidak ada, yang ada menunjukkan tajaliat Allah. Itu maksud wahdatul wujud. Tapi manusia zaman tu sebenarnya dah faham. Dia pengaruh banyak pergi kepada wali Allah tu. Jadi sang raja ni tadi dia punya penasihat, dia kata raja nanti kalau pilihan raya nanti orang banyak undi Mansur Al-Halash nanti. Tengok orang banyak suka pelajaran dia, bagus. Kasih sayang cukup tinggi. Nanti raja kita kena buat fitnah untuk supaya orang tak pergi kat dia, pergi kat kita boleh undi menang. Kita boleh jadi terus raja. Itu sebenar cerita tapi ditutupi. Si Haji ni pandai-pandai dia cakap macam tu. Sejarah dah kasih Mansur Al-Halash dia mengaku Tuhan. Engkau baca sejarah tu, siapa yang menceritakan? Yang tukang cerita tu, maknanya yang tukang cerita atas cerita, cuba kau tengok. Keseluruhan ni tadi yang ambil cerita tu semua akan mengatakan apa? Berita yang aku cerita ni adalah dusta. Berita yang sebenarnya adalah Mansur Al-Halash ni adalah orang yang betul-betul di jalan Allah. Itu pasal orang banyak ikut dia, jadi pengaruh dia terlalu ramai. Raja jadi mundur ke bawah, dia takut nanti akan datang dia tenggelam kerajaan dia. Padahal dia bukan nak ambil gelaran raja ke dia apa, dia peduli benda tu orang dah dengan Allah. Kan? Cuma dia takut itulah tadi dengan was-was bisikkan. Supaya orang zaman ni nanti dia tengok pelajaran kita macam ni, kesucian dah makin banyak pengaruh nanti, kan tengok nanti. Dah mula nanti. Dia akan rasa macam tergugatlah dia punya kedudukan. Padahal kita tak ada keinginan langsung. Kita bercerita atas nak menyelamatkan manusia. Itu tadi rahmatan lil, walaupun Allah Subhanahu luas, kita ajak kecil jadilah satu kampung, kita nak bawa tu cukuplah. Jadilah. Yang penting ada bawa yang Allah Ta'ala suruh menceritakan. Ya. Jadi tugas kita tu menceritakan gitu. Bukan kita ni hebat. Allah suruh menceritakan macam tu. Ni menceritakan tentang berniaga. Money laundry ke apa benda ke, money apa benda ke. Ni cerita perniagaan. Ini cerita perniagaan, ni cerita apa tentera, ini cerita apa tukang, ni cerita nelayan. Siapa punya cerita tu? Jadi kalau kita duduk kat lailan, matikan diri, baru kita nampak. Daripada kita lahir semua diceritakan, kita nampak balik. Tapi kalau tak matikan diri, kita hayal, kita rasa kita boleh ceritakan nanti akan datang. Ya Allah. Jadi beruntungnya kita belajar sini. Kita rasakan Allah je semua. Daripada sehalus-halus kita halusi lagi. Rupanya kita halusi lagi best. Tak tahu nak cakap best. Lagi hilang halus titik. Satu kuman halus tak nampak dengan mata pun, kita nak hilangkan juga diri kita tu. Masih ada lagi ni. Ya Allah, nikmat kita kata. Manisnya manusia dah disempurnakan Allah macam tu punya. Tak ada rasa sekuman pun diri dia. Ya Allah, nikmat ya Allah. Janganlah aku tak nak lahir ya Allah. Kau ya Allah. Tak nak ada sekuman pun ada rasa nak diri aku dah. Ya Allah. Tu baru ini tengok batu cincin, tengok suara burung dia tak nampak. Kalau nampak ni lagi teruk dia punya cucu jadi dia punya tu nikmat. Jadi matikan mana lazi asroh, sambung ayat dia, lailan minal masjidil harami ilal masjidil. Apa maknanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apa makna dia?
Yelah perjalanan apa makna dia? Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Tadi dah asra perjalanan, dia yang berjalankan. Kan? Apa tu? Pergi balik. Nafas. Pergi. Atas. Masjidil Haram, Aqsa, Allah. Semuanya di alif tak alif. Semuanya mengesakan Allah. Mengesakan Allah. Jauh dekat perjalanan kita tetap. Jangan pandang jauh dekat perjalanan, tapi kita mesti selalu dengan mengesakan dia je. Itu nama Masjidil Haram ilal Masjidil. Nampas kita naik di mana pun tetap pergi naik mengesakan Allah, turun membawa kisah-kisah, menceritakan kisah-kisah Allah. Betul? Faham Maknanya itu hala tuju kita. Kalau naik pergi berjumpa Allah, turun membawa mesej yang Allah Ta'ala suruh bawa. Rasulullah kan gitu, berjumpa Allah Isra Mi'raj, dah sampai tu Allah suruh turun bawa mesej Allah. Apa mesej dia? Mubassira wa nadhir. Aku utus engkau untuk membawa berita gembira supaya manusia kenal aku. Jadi dia dah kenal Allah, dia matikan diri, dia kenal Allah, dia pun bawa mesej yang sama. Berita gembira dia dah dapat. Iaitu bila dah matikan diri, yang ada hanya Allah, itulah berita gembira. Tak ada yang ada dia wujud melainkan Allah. Itu nama Masjidil Haram ilal. Jauh dekat ke mana pun dia, tetap kita dengan Allah dan turun membawa mesej, memberi kabar gembira. Apa kabar gembira? Engkau mesti sama-sama kita mengesakan, kenal diri, kenal Allah. Itu yang tujuan kisah yang disuruh kita kisahkan oleh Allah. Nikmatnya ya Allah dapat itu. Best. Dap. Dia punya dia. Lepas tu dia kata Masjidil Haram ilal Masjidil Barakna. Kenapa barakna diberkati keliling dia? Bila orang dah bawa watak begitu, mati diri, semua dia bawa, dia tadi dia dengan Allah, bawa kisah-kisah Allah. Bila bawa kisah-kisah Allah je mengesahkan Allah, keliling yang ada tu semua dapat barakna. Kampung ke, satu negeri ke, satu negara ke, satu dunia ke, dapat dia punya barakna orang yang ada. Sebab itu kekasih Allah. Kasih Allah. Sebab ada kekasih Allah kat bumi, aku malu nak turunkan bala. Ada kekasih aku, ada kekasih kita, takkan kita nak, kan? Ada kekasih aku. Sebab aku yang letakkan di situ kekasihku. Takkan aku nak turunkan. Jadi selagi engkau Muhammad ada bersama dengan mereka, aku takkan turunkan bala, kata Allah. Jadi orang yang begini pun dia bawa sifat seperti Muhammad juga. Allah tak mau turunkan bala sebab ada ayat dia. Selagi engkau bersama dengan mereka Muhammad, mereka takkan aku turunkan bala. Itu maknanya barak di keliling kita dapat keberkatan. Bukan kita bawa berkat, tapi kita dah menjadi maknanya citra. Citra ni apa? Cahaya Allah, kita Allah dia download kat kita. Crown Allah Ta'ala bagi kat kita, kau tabirlah bumi ni. Kan? Tu jadi ni kita bukan Allah lah. Maknanya kita ni dapat citra daripada Allah, cahaya daripada Allah untuk menyuluh. Kita tak ada suluh, tapi Allah tu suluhkan kita. Sebab orang ni tadi dia bersifat matikan diri, tak ada ni, dia akan dapat pancaran Allah, citra Allah. Bila dapat citra Allah, menyuluh tak keliling dia? Nyuluh tak? Nyuluh. Untung tak ada orang begini. Kalau tak ada orang sini, mati semua. Mati macam mana? Rasulullah kata, orang yang bila ingat Allah, dia hidup. Bila dia lupa Allah, mati. Jadi orang yang selalu begitu matikan diri, dia ingat Allah aja, pancaran Allah masuk, dia ni hidupkan sekali, menyuluh yang lain supaya hidup. Dia nyuluh yang lain. Jadi orang baca Quran tak faham, dia baca tafsir tak faham juga, dia jumpa orang macam ni, terlalu dia faham apa benda tafsir tu kupas, dia boleh bawa dalam kehidupan dia.
Untung tak? Dia jadi orang macam itulah saya maksud dia. Allah Ta'ala skripkan dia tu sebagai watak yang begini. Untunglah kita dah tahu kita punya posisi. Kita punya posisi kita dah tahu ni maknanya. Untung tak? Ini kat dunia posisi kita tak tahu apa posisi kita. Kita tahu minta beramal, minta upah. Itu bukan posisi kita Allah bagi. Posisi kita wa qadarab, tetap dengan tu posisi kita. Tak kira nanti dia bagi petani ke apa benda ke, ulama ke, dia bagi apa benda pangkat ke, menteri ke, datuk ke, apa benda wakil rakyat tu, itu tak penting. Yang paling penting posisi kita yang nombor satu Allah bagi hebat, tetap dengan Allah dan ikut sistem Allah apa yang datang terkini itu. Jadi barakna tu saya maksudkan tadi. Automatik kita tak payah doakan dah. Makna automatik bila kita ada benda tu, kita sebagai lampu, dia tempat yang gelap kita jalan, semua orang dapat terang. Tengok kekuatan mana yang Allah bagi buat dia. 50 watt, 30 watt, 100 watt, 1000 watt, 1 juta watt. Tengok yang penting adalah nur. Tak kira lah, boleh menyulung. Kalau paling tidak pun masuk hutan tu bolehlah satu kampung tu boleh terang. Jadilah. Nanti Allah tambah lagi boleh 2 kampung, 1 negeri. Yang penting kita bukan untuk kita aja, kita barakna. Bukan untuk kita seorang. Rasulullah luas, dia nurun ala nur. Sekalian alam ni dia menyuluh. Jadi kita jadi walaupun kita ni kecil tapi kita tetap cahaya Allah. Tetap walau kecil tetap cahaya Allah, pulangnya tetap kepada Allah. Untung barakna kita boleh nyuluh keluarga kita, diri kita utamanya kan, isteri kita, anak kita, orang kampung keliling kita. Alhamdulillah. Jangan langsung tak ada ala tuju hidup. Tahunya penting diri sendiri, tu pun tak puas juga, takkan puas. Rugi. Dapat ni yang paling untung. Ni Allah dah bagi tahu. Itu tadi. Itu barakna. Lagi sambung ayat dia. Linuriyahu min ayat linuriyahi. Itu saya kat cahaya, betul? Nuri, nur. Untuk aku suluh kisah-kisah aku. Ayati ada kisah-kisah Jadi bila kita duduk nampak tak kisah-kisah Allah semua. Siapa yang suluh tu? Linuriyahu min daripada ayat aku. Aku yang suluh. Nanti kau nampak lah tu semua cerita kisah-kisah ayat aku, cerita aku. Tak? Betul tak maknanya? Allah Ta'ala punya berdasiasat bagi faham pada kita. Cantik tak step dia? Mulanya dia memuji pada diri dia, subhanal. Pastinya dia memuji diri dia. Sebab dia nak kisahkan diri dia, dia pujilah diri dia. Kenapa dia puji dengan perkataan maha suci? Sebab kesucian Allah ni tadi maknanya tidak pernah kotor. Suci yang tak pernah kalau kita kotor kena cuci. Nama dia bersih aja, belum suci. Tapi bila kita belum faham, matikan diri baru dia yang ada baru Kalau ada lagi diri kita tak suci. Walau kau ambil air satu bola, yang bersih kat luar aje, di dalam tu perlu lailam, matikan diri, baru tak ada diri kau, baru dia yang ada, barulah subhanallazi tu dia memuji kesucian dirinya. Linuriyahu min supaya aku suluh, engkau akan nampak semua yang ada ni, ayat-ayat, kisah-kisah, pentadbiran, takdiran aku, tak ada lain. Jangan kau pandang lain lagi. Tak ada kisah yang lain. Cuma aku mengisahkan iblis, aku kisahkan malaikat, aku kisahkan engkau dalam rumah tangga engkau, semua aku kisahkan. Anak kau berapa, ada anak ke tak ada anak, isteri kau di Indonesia, anak kau tertinggalan, kau di sini, semua itu aku yang kisahkan. Apa saja kisah-kisah. Nanti suami kau meninggal, kita buat, isteri kau meninggal, semua tu nanti apa yang telah berlaku tu semua kisah-kisah dia. Dan yang akan datang tu semua nanti kisah dia.
Kau cuba dah nak mengelak buat kisah lain, takkan. Cuma kisah-kisah dia. Linuriyahu min ayatina. Mana kisah-kisah dia. Engkau nanti bila matikan diri, engkau akan disuluh oleh Allah. Engkau nampak Allah aja. Kau nampak bergerak bintang, bulan, apa semua, kau nampak Allah yang gerakkan. Cuma kisah dia semua. Tak ada yang lain lagi. Aman tak? Aman. Tenang. Tapi cuba kita duduk kat kisah tu. Kita duduk kat kisah tu. Kita tak tahu yang kita ni berbuat tu adalah kisah dia. Mengamuk tak kita? Kita akan rasa kita betul, orang lain salah. Kita tak mengaku kita salah. Datang macam-macam nanti. Pasal ada wujud rasa diri tu ada main peranan dalam tu konon-kononnya. Kita watak ni Allah yang bagi. Kau watak apa malaikat, maka iblis ni semua Allah yang bagi posisi tu. Kita ya sangat nak minta tu minta ni sebenarnya. Cuma kita kena faham diri kita. Kalau kita kenal diri, kenal Allah, kita faham. Tapi kalau orang tu dia tak mau kenal diri, kenal Allah, engkau cakap macam mana pun Muhammad, tak cakap pun sama macam tu, 2 kali 5, 5 kali 2. Dia tetap juga tutup hati dia. Dia yang tutup hati dia. Kebenaran dia nampak. Muhammad tu memang betul, tak ada diri dah aku nampak. Memang betul dia cakap tu jelas. Tapi dia tutup dalam hati dia. Seolah mana aku benda nampak Muhammad. Muhammad tak tahu betul ke tak betul, aku pun tak tahulah. Padahal dia nampak tu. Dia mendustakan. Kazib, dia mendustakan hak Allah Ta'ala. Padahal dia dah nampak pada diri Nabi Muhammad SAW, pada wali-wali Allah, pada orang arif billah. Manusia keliling dah nampak dah, tapi tetap dia punya hati dia kan susah. Hati dia tu dah tertutup, berpenyakit kan. Lepas tu dia tak mak rawat. Saya menghadapi, walaupun saya tak hebat macam Nabi-Nabi, para wali, tapi sikit sebanyaknya bila kita dengan Allah akan linuriyahu min akan melihatkan skrip-skrip tu tadi. Skrip-skrip tu tadi, semuanya tadi seolah-olah satu skrip tu. Maknanya skrip tu semua menentang kita. Skrip tu yang dalam tu Allah nak bagi tu semua menentang kita. Kita pun tak boleh marahkan semua menentang kita tadi. Ibu, ayah, ipar, dua, ayah apa semua menentang kita. Anak-anak semua menentang kita. Satu skrip tu. Kita duduk, ya Allah, macam mana keadaan ni? Rupanya itu yang terbaik bagi engkau. Memang kau kena tu memang bergoyang. Nak rebah, nak terkaram dah kapal kau dah. Tapi itu yang terbaik Allah bagi. Dia tahu kau mampu. Dan dibaginya tadi kekuatan. Allah bagi dah kekuasaan untuk kau tahan. Bukan kau tu tahan, tapi dia dah bagi dulu. Kan, baru dia bagi tadi. Nak terbalik kapal tu sengit, nak tenggelam dah. Tak tentu arah dah. Sebulan, 2 bulan dia hentam. Tak karam-karam juga, bertahan lagi. Tapi hidup dalam keadaan macam tu macam mana kan? Teruskan juga hidup. Kan? Tapi dalam keadaan dalam tu begitu. Ya Allah, dalam tu. Orang lain orang tak tahu kita tu. Ya Allah, dalam hati kita gitu. Tapi tak ada kita tunjukkan depan orang ramai kita kena ombak. Kita diuji oleh Allah dalam tu. Tapi kita tunjuk muka-muka macam tak ada apa je. Kan Rasulullah tu memang terror berlakon. Disembunyikan Rasulullah punya susah ni, Rasulullah sembunyikan. Nampak tenang ya Rasulullah. Tapi kalau menyelam kat dalam dia Rasulullah punya ujian. Engkau papan sekeping Mana handphone saya? Papan sekeping besar ni ujian kau dah rasa dah nak rebah dia ni dah. Menjerit, Allah, tolong ya Allah. Dah macam tu dah. Itu baru macam cakap ni Rasulullah tu kayu balak semua. Dia punya ujian besar-besar kayu balak ni. Engkau papan sekeping hara jadi. Itu tadi. Jadi itulah kedudukan bila kita dah dibedah siasat oleh Allah, ayat-ayat dia kita faham. Dia yang menyuluhkan ayat-ayat dia. Linuriyahu min, syaratnya kena matikan
lailam. Bila matikan diri baru datang terang. Tapi kalau kita rasa terang kita, mana boleh dia nak suluk? Kau dah rasa kau terang, kan? Tu. Jadi bila dia yang terangkan, kau matikan diri gelap, kau gelap, baru datang penyuluh. Linuriyahum min, baru kau faham. Oh, ayat ni kat sini pakai dia gini. Oh gini, dia yang suluh. Kalau dia tak suluh, kita tak faham. Tak faham, kita baca je lah ayat tu, kita tak faham. Linuriyahum min ayat. Sambung penutup ayat dia. Innahu huwas sami'ul maha mendengar, maha melihat. Kenapa dia tutup dengan ayat tu? Maha mendengar, maha melihat. Kenapa ayat tu ditutup? Cuba kita ulang lah.